Pada 14 Oktober lalu, satu mesyuarat tergempar telah berlangsung bagi membincangkan tentang cadangan yang bakal merubah masa depan bola sepak Inggeris. Dengan disertai beberapa wakil dari setiap 20 kelab EPL, proposal yang diberi nama Projek Big Picture itu sebulat suara telah ditolak. Assalamualaikum guys, Joy di sini. Dalam video kali ini, aku nak cerita pasal Projek Big Picture. Apakah tujuannya? Dan yang paling penting, kenapa ia di-reject oleh kelab-kelab EPL? Kalau nak tahu, make sure korang tengok video ni sampai habis. Jom! Sebelum kita pergi lebih lanjut, kita perlu tahu siapakah antara tiga watak utama di sebalik projek Big Picture ni. Kita mulakan dengan mastermind atau pencetus ideanya, iaitu John W. Henry. Merupakan ketua Fenway Sports Group, sebuah syarikat yang telah memiliki kelab Liverpool sejak Oktober 2010. Matlamat utama beliau adalah untuk memperoleh manfaat dari perancangan tersebut, memberi lebih peluang untuk Liverpool bermain di Champions League yang dikabarkan bakal ditambah bilangan pasukan bertanding. Sifir mudahnya, lebih banyak pasukan, lebih banyak perlawanan, lebih banyak keuntungan dari hak penyiaran TV. Watak kedua, Joel Glazer, merupakan pemilik bersama MU di samping keluarga Glazer. Seorang warga negara US seperti Henry, Glazer menyokong penuh projek Big Picture atas faktor kewangan semata-mata. Dan yang ketiga, Rick Perry, iaitu pengerusi English Football League. Sebelum ramai yang tanya, English Football League ataupun nama singkatannya EFL adalah sebuah badan yang bertanggungjawab untuk mengendalikan Liga Championship, League 1 dan juga League 2. Apa yang perlu kita tahu? Kebanyakan kelab-kelab EFL sekarang sedang mengalami krisis kewangan ekoran ketidakhadiran penonton ke stadium akibat COVID-19. Maka boleh difahami kenapa Rick Perry turut terlibat dengan perancangan ni dari awal setelah bertemu dengan Glazer dan Henry di Amerika. Selaku pengerusi EFL, Perry mempunyai kepentingan dalam rancangan tersebut bagi mempengaruhi kelab-kelab yang bernaung di bawahnya dengan tujuan agar projek Big Picture dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh kelab-kelab EFL. So, kita terus saja kepada apakah idea yang dicadangkan dalam projek Big Picture. Pertama, suntikan dana sebanyak 250 juta pound akan diberi kepada kelab-kelab EFL untuk dikongsi sama rata plus 100 juta pound kepada Football Association. Kedua, 25% dari keuntungan hak penyiaran EPL akan diberikan kepada kelab yang bernaung di bawah EFL berbanding sebelum ni, hanya 4% sahaja. Ketiga, bilangan pasukan yang akan bersaing dalam EPL akan dikurangkan dari 20 ke 18 pasukan. Keempat, tiada lagi perlawanan League Cup dan Community Shield. Kelima, prinsip satu kelab satu vote akan dihapuskan. Begitu juga dengan peraturan 14 vote dari 20 kelab sekiranya terdapat beberapa dasar baru yang ingin diperkenalkan. Keenam, power of decision akan diberikan kepada 9 kelab utama di EPL buat masa ni, iaitu Arsenal, Chelsea, Everton, Liverpool, Man United, Man City, Southampton, Tottenham dan West Ham. Ketujuh, sekiranya terdapat dasar baru yang perlu diperkenalkan, ia harus mendapat persetujuan majoriti 6 dari 9 kelab yang aku sebutkan tadi. That's it. 7 idea dari projek Big Picture yang telah dibentang dalam mesyuarat tergempar 14 Oktober yang lalu. So, persoalannya, kenapa baru sekarang nak dibincangkan? Jawapan paling mudah dan klise untuk segala masalah pada tahun 2020. COVID-19. So, macam yang aku cakap tadi, ketika ni sebilangan besar kelab EFL sedang mengalami masalah kewangan yang semakin parah. Memaksa Rick Perry berusaha memastikan agar projek Big Picture dapat dilaksanakan. Even sebelum COVID lagi, beberapa pasukan termasuk Bury, Macclesfield dan Bolton Wanderers telah melalui krisis kewangan yang kronik sehingga ada antara kelab tersebut terpaksa dibubarkan. Dengan situasi COVID di seluruh dunia masih belum nampak penghujung, tak mustahil lebih banyak kelab akan menerima nasib yang sama. Tanpa kehadiran penonton ke stadium, tiada keuntungan dari hasil jualan tiket. Begitu juga dengan penjualan merchandise yang menurun. Kelab-kelab kecil pasti antara yang mengalami kesan yang paling teruk berbanding dengan kelab EPL, terutamanya level top club. Big Six contohnya. Walaupun mengalami penurunan dari hasil kutipan tiket, namun mereka dibantu dengan hak penyiaran syarikat TV UK dan seluruh dunia yang dianggarkan berbilion dolar nilainya. Jangan dilupa, ada antara kelab tersebut dimiliki oleh owner yang kaya raya, tycoon minyak dan bilioner Arab. Maka kesan yang dialami sangat minimum jika nak dibandingkan dengan kelab-kelab kecil dari EFL. Sebab tu kita tengok ada antara top club ni mampu untuk membiayai perpindahan pemain dengan harga yang mahal. Walaupun ketika pandemik melanda seluruh dunia, dah berbulan-bulan perbincangan mengenai usaha untuk menyalurkan dana bagi membantu kelab EFL. Namun kini kita boleh nampak satu proposal yang betul-betul serius. Pasti ada yang akan tanya, kenapa perlu support kelab-kelab kecil? Kebanyakan bandar di England masing-masing mempunyai pasukan bola sepak mereka sendiri yang bersaing di beberapa lapisan liga, sama ada top ataupun low tier. Secara tak langsung, ia memperkenalkan identiti setiap bandar tersebut ke seluruh pelosok England.
Kita ambil contoh Accrington, sebuah bandar yang bukanlah tempat tumpuan pengunjung ataupun pelancong, tapi hampir seluruh penduduk England tahu mengenai kelab bola sepak Accrington Stanley. Hasil dari exposure melalui pengiklanan di media masa. Paling menarik perhatian apabila kelab-kelab kecil ni memperoleh kemenangan yang tak dijangka dalam kejohanan piala. Misalnya, sebagai contoh pada tahun 1997, kejayaan Chesterfield yang ketika itu bermain di League One mencipta kejutan dengan mara ke final FA Cup. Pencapaian tersebut secara tak langsung mendapat perhatian media di sana dan menjadi kebanggaan penduduk Chesterfield itu sendiri. Yes, itulah culture bola sepak di UK yang sangat padu. Walaupun kelab tersebut bukan bersaing di peringkat yang tinggi. Namun, apa yang menyedihkan, kelab-kelab seperti mereka kini berada di ambang kejatuhan akibat masalah kewangan. Macam yang aku cakap tadi, tanpa kehadiran penonton ke stadium bermaksud tiada income untuk kelab dan mustahil mereka dapat bertahan dengan situasi ekonomi sekarang. Ideanya di sini dengan membantu EFL, kelab-kelab EPL bukan sahaja mendorong kelab-kelab bawahan untuk kembali bersaing, malah menyelamatkan culture bola sepak di UK itu sendiri. Jadi bila dah tolong kelab-kelab EFL ni, pasti akan ada pertukaran yang diminta. Maka sebagai pertukaran, kalender bola sepak akan dirombak mengikut kesesuaian kelab-kelab EPL. Dengan pasukan yang bersaing dalam EPL akan dikurangkan dari 20 ke 18 pasukan mengikut jejak langkah Bundesliga. Relegation place pun akan turut ikut pattern yang sama dengan 2 pasukan tercorot akan tersingkir ke Championship. Manakala pasukan yang menduduki tempat ke-16 dalam EPL akan menggantikan tempat ke-6 dalam Championship bagi menghadapi perlawanan playoff. Selain tu, League Cup atau nama sekarangnya Carabao Cup akan dihapuskan. Termasuk juga dengan perlawanan Community Shield yang kebiasaannya berlangsung sebelum permulaan musim baru. Dengan hanya 18 pasukan dalam EPL, tak ada League Cup dan juga Community Shield, maka jadual perlawanan domestik akan berkurang. So, ini akan memberi lebih peluang buat pasukan yang bersaing dalam Champions League dan juga Europa League. Namun, faktor terbesarnya, sudah pasti keuntungan yang diperoleh dari hak penyiaran TV perlawanan Eropah itu sendiri. Tak terkecuali, tempoh pre-season akan menjadi lebih panjang buat kelab-kelab EPL. Mereka akan ada banyak kesempatan untuk melakukan jelajah pramusim ke serata dunia sebagai marketing strategi yang secara logiknya akan mengisi poket kelab tu juga. So, siapa yang menentang rancangan projek Big Picture ni? Actually, hampir ke semua pihak, terutamanya dari pengurusan EPL itu sendiri, yang menyifatkan cadangan tersebut akan memberi kesan yang buruk kepada landscape bola sepak Inggeris. Perlu diingat, projek Big Picture bukanlah win-win situation buat semua kelab EPL, terutamanya bila melibatkan kelab yang bukan dari Big Six. Walaupun turut menyumbangkan jumlah yang sama dalam suntikan dana kepada EFL, mereka memiliki jumlah perlawanan yang sedikit berbanding dengan kelab yang bermain dalam Champions League dan juga Europa League. Ini secara tak langsung akan menjejaskan sumber kewangan mereka dan seolah-olah meletakkan situasi mereka sama dengan kelab-kelab EFL. Selain itu, semestinya terdapat kerisauan di kalangan 14 kelab yang lain berhubung dengan pengaruh kelab Big Six. Macam yang aku cakap dalam cadangan projek Big Picture tadi, prinsip One Club One Vote akan dihapuskan, termasuk dengan persetujuan 14/20 kelab sekiranya terdapat dasar baru yang perlu diperkenalkan. Sebagai contoh, katakan ada seorang businessman dari Egypt yang berminat untuk membeli kelab yang bukan dari Big Six. Let's say Burnley. So, Burnley perlu mendapatkan persetujuan atau vote dari Big Six itu sendiri. Sekiranya ke-6 kelab ni bersetuju, barulah urusan pembelian atau takeover tersebut boleh diteruskan. Walaupun West Ham, Everton dan juga Southampton turut terlibat bagi membentuk Big Nine, namun mereka boleh diibaratkan seperti puppet. Sekiranya vote dari Big Six saja pun dah cukup. So, apa yang boleh dirumuskan? Sebenarnya projek Big Picture adalah satu proposal yang efektif bagi membantu kelab-kelab EFL untuk survive dalam situasi ekonomi yang kian mencabar. Namun di sebaliknya, terdapat satu perancangan rakus untuk menjadikan Big Six Club sebagai kuasa besar dan decision maker dalam EPL, seolah-olah menindas dan membelakangkan suara 14 kelab lain yang turut memeriahkan EPL sebenarnya. Apapun, ini baru permulaan. Aku expect in future pasti akan ada beberapa idea baru yang akan dikemukakan sebagai penambahbaikan. Maka sampai sini saja video aku untuk kali ini. Terima kasih pada yang menonton. Jangan lupa untuk like dan klik button subscribe di bawah. Stay safe and sila patuh pada SOP yang ditetapkan. Semoga kita bertemu di next video. Aku Joy. Bye-bye.